Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada pagi ini untuk meneruskan PDPR kita. Kita akan bincangkan soalan struktur iaitu bidang 2. Saya harap semua dalam keadaan yang bersemangat untuk meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan kaedah ataupun teknik menjawab kertas soalan sains sukan ini. Pada hari ini kita fokuskan kepada soalan struktur. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, sebelum tu bagi memantapkan kita punya perbincangan ataupun mencari jawapan yang paling tepat pada hari ini, sangat elok sekiranya pelajar semua mempunyai buku teks ataupun nota untuk tingkatan 4 ni, khususnya dalam bidang 2 ni, ataupun boleh juga rujuk dalam e-book iaitu elektronik, iaitu boleh Google buku teks sains sukan tingkatan 4. Okay, kita terus kepada soalan yang pertama. Pelajar 1 menunjukkan jenis-jenis sendi. Okey, ini tajuk dalam sistem rangka. Dia fokus kepada jenis-jenis sendi. Sendi yang kita belajar ni dalam satu kategori sahaja. Tapi dalam satu kategori itu dipecahkan kepada beberapa jenis sendi. Seperti sendi lesung, sendi ensel, sendi pelana, sendi gelongsor, sendi kondil. Okey, itu adalah antara jenis-jenis sendi yang kita telah pelajari. Jadi pada hari ini kita tengok soalan A, namakan sendi X dan sendi Y. Okey, ini sendi X. Yang pertama kita kena pasti dulu lokasi sendi yang dinyatakan. Kat sini memang jelas dinyatakan nama tulang. Okey, ini tulang ulna. Nah, ulna dengan radius kat sini, ulna dengan radius. Yang ini humerus. Okey, ulna dengan radius ni terdapat di bahagian mana? Ulna dengan radius ni bertemu dengan humerus. Dah tentu lokasi dia adalah di bahagian siku. Bahagian siku. Okey, apakah jenis sendi yang terdapat di pada lokasi bahagian siku ni? Ini ialah sendi ensel. Okey, sendi ensel ni dia punya pergerakan dia adalah terhad. Dia tak boleh pusing sepenuhnya siku kita. Okey, sendi ensel ni kita tengok contoh macam pintu rumah kita tu. Dia punya bukaan dia adalah terhad. Okey, sendi Y. Sendi Y ni kita tengok nama tulang ni, femur. Femur. Femur ni dah tentulah sendi pada bahagian pinggul. Jadi kita tengok dekat sini bentuk dia pun bulat macam ni, dia ada cuaran macam ni. Okey, jadi kalau kita dah kena pasti nama tulang ni pun kita dah tahu lokasi dia di bahagian pinggul. Jadi itu adalah sendi lesung. Sendi lesung. Jadi saya bagi jawapan ni bukan saya saja bagi, jadi kita adakan secara perbincangan agar semua pelajar boleh dapat maklumat ni untuk menjawab soalan nanti. Okey, contoh sendi X tadi, terus tulis sendi ensel. Sendi ensel, Y, sendi lesung. Okey, tulis bagi lengkap macam tu. Okey, B, nyatakan dua fungsi sistem rangka. Okey, ini adalah fungsi sistem rangka secara umum. Fungsi sistem rangka secara umum. Okey, kita perlu ingat balik dia nak dua. Kalau ikut fungsi sistem rangka ni lebih daripada dua, tapi dia nak dua.
pilih yang kita boleh ingat. Okey nah, contoh satu, menyokong berat badan. Okey, cukup perkataan itu. Menyokong berat badan. Nah, sebab dia nak dua fungsi. Nyatakan. Bila nyatakan, tak perlu ayat panjang-panjang. Nah, menyokong berat badan. Okey, satu contoh kita dah bagi. Yang kedua, sebagai tuas untuk pergerakan. Dah cukup. Sebagai tuas untuk pergerakan. Dah dua kita bagi. Cukup dia nak dua. Tapi jawapan lain pun boleh kita bagi. Contoh, membekalkan kalsium. Membekalkan kalsium. Ataupun lokasi pembentukan sel darah boleh juga. Ataupun melindungi organ, melindungi organ dalaman. Okey, itu pun fungsi dia. Jadi pilih yang mana yang kita senang ingat untuk bagi dua. Yang paling kita confident, jawapan dia paling betul. Ataupun lagi satu, tempat pelekatan otot. Tempat pelekatan otot. Kita terus soalan lain. Dia masuk kepada tajuk sistem tenaga. Kita nak belajar sistem tenaga. Sistem tenaga pada asalnya ada dua, sistem tenaga anaerobik dan sistem tenaga aerobik. Sistem tenaga aerobik. Anaerobik ni yang ni. Anaerobik ni yang X dengan Y. Dia ada pecahan. Okey, sistem tenaga anaerobik ada pecahan seperti yang ditunjukkan dalam petak ni. X dan Y ni dia pecah kepada dua. Kalau aerobik ada satu ni je. Aerobik ada satu ni je. Yang pecahan anaerobik X dan Y ni, yang pertama, kalau yang jangka masa dia tempoh dia 10 saat saja yang boleh digunakan, yang itu automatik adalah sistem tenaga anaerobik alaktik. Anaerobik alaktik. Kalau Y, anaerobik laktik sahaja. Y, anaerobik laktik sahaja. Kalau Z, aerobik. Aerobik dia memang satu dia je, tunggal yang tu. Tak ada pecahan apa-apa. Tolong ingat yang tu baik-baik. Kita tengok balik anaerobik alaktik ni, sumber dia fosfokreatin, intensiti tinggi. Intensiti tinggi ni maksudnya penggunaan tenaga tu memang pantas digunakan. Sebab itu dia melibatkan acara-acara yang pantas, acara yang cepat, singkat, pantas, ataupun ada perkataan kadang-kadang kita jumpa dia nyatakan perkataan eksplosif. Eksplosif tu tolong ingat, dia adalah berintensiti tinggi untuk acara-acara pecut, acara singkat, acara dekat dan acara yang mementingkan kecepatan, kelajuan. Okey, yang itu melibatkan anaerobik alaktik. Jangka masa dia 10 saat ke bawah. 10 saat ke bawah. Kalau anaerobik laktik juga sumber dia glukos dan glycogen. Intensiti dia juga tinggi, juga pantas, cepat. Jangka masa dia di antara 1 hingga 3 minit. Kalau Z ni, ini adalah sumber tenaga dia. Dia boleh guna glukos, dia boleh guna glycogen, dia boleh guna lemak, dia boleh guna protein. Ini adalah semua sumber-sumber yang membekalkan tenaga. Jangan kata karbohidrat saja yang membekalkan tenaga. Lemak pun boleh membekalkan tenaga. Protein pun boleh membekalkan tenaga. Tapi kalau ditanya sumber utama yang membekalkan tenaga kepada
atlet. Kalau sumber utama kita perlu nyatakan adalah karbohidrat. Okey, selepas karbohidrat habis digunakan, dia akan guna lemak yang tersimpan dan juga ambil daripada sumber protein. Tolong ingat baik yang tu, intensiti dia rendah. Intensiti rendah. Jadi maksudkan dengan intensiti rendah ni maksudnya penggunaan tenaga secara perlahan. Sebab tu tempoh masa dia lebih daripada 3 minit. Lama. Contoh acara merentas desa sehingga 30 minit, 40 minit. Jadi intensiti dia rendah. Penggunaan yang secara perlahan dia rendah ataupun sederhana. Masa dah lebih daripada 3 minit. Okey, itu sedikit analisis berkaitan dengan sistem tenaga yang kita tengok dalam carta yang dia bagi ni, dalam jadual 1 ni, untuk kita dapatkan jawapan yang tepat untuk soalan ini. Namakan sistem tenaga X. Kita dah bincang tadi, sistem tenaga anaerobik alaktik. Berikan satu contoh acara olahraga Q. Olahraga Q. Q ni tolong hati-hati sebab dia adalah 1 hingga 3 minit. Kita ambil acara apa? Kita ambil acara lumba lari 400 meter. Lumba lari. Ni olahraga, tolong hati-hati. Jangan pergi ambil acara gimnastik pula. Olahraga. Olahraga kita ambil acara lari 400 meter. Jangan tulis 400 meter saja. 400 meter mungkin acara renang, acara apa lagi. Jadi tolong hati-hati, acara lari 400 meter. Tengok C, bandingkan 2 kesan latihan terhadap jantung atlet dalam acara sukan P dan R. Dia minta kita buat perbandingan apa kesan yang berlaku kepada jantung atlet dalam acara sukan P dan R. Yang P tadi tu, yang alaktik tu, anaerobik alaktik, semua jarak dekat, pantas. Yang R ni, semua acara yang lebih daripada 3 minit. Okey, apa akan jadi kepada jantung atlet? Okey. Kita perlu nyatakan jawapan kita secara spesifik. Secara spesifik. Lagi satu perbandingan yang kita nak buat, kita perlu bandingkan benda yang sama. Bandingkan benda yang sama. Contoh saya bagi. Contoh kita bagi atlet P, dinding ventricle atlet P lebih nipis sebab dia hanya acara singkat, dekat, pantas. Okey. Jawapan dia tadi saya dah bagi tahu, saya ulang balik. Dinding ventricle atlet P lebih nipis. Atlet R, kita bandingkan benda yang sama. Dinding ventricle atlet R lebih tebal. Satu jawapan yang kita dah bagi, perbandingan. Perbandingan yang kedua, ruang kaviti ventricle lebih kecil. Ruang kaviti ventricle lebih kecil. Okey, dekat sini kita nak buat perbandingan berkaitan dengan ruang kaviti ventricle. Jadi dekat sini pun kita nyatakan ruang kaviti ventricle lebih luas. Yang ni lebih kecil, yang ni lebih luas. Itu perbandingan yang kita buat. Contoh kita nak buat jawapan lain. Boleh ada lagi satu jawapan dia berkaitan dengan isi padu strok. Isi padu strok.
Isi padu strok tu ialah jumlah darah yang dipam keluar oleh ventricle. Okey, dekat sini kita nak buat perbandingan berkaitan dengan isi padu strok. Isi padu strok ventricle kiri lebih sedikit. Nah, isi padu strok ventricle kiri lebih sedikit. Dan ini isi padu strok ventricle kiri lebih banyak. Okey, itu 3 perbandingan yang saya dah bagi tadi. Mungkin ada orang nak tanya berkaitan dengan ruang kaviti. Ruang kaviti. Ruang kaviti itu ialah ruang di bahagian ventricle. Ruang kaviti itu ialah ruang di bahagian ventricle. Kalau isi padu strok ialah jumlah darah yang dipam oleh ventricle. Kita tengok soalan nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan aliran struktur sistem saraf. Okey. Sistem saraf terbagi kepada 2. Kita dah belajar. Kat sini dia tak nyatakan, dia bagi X. Dia bagi X. Okey, yang lagi satu sistem saraf periferi. Saraf terbagi kepada 2. Satu saraf pusat, lagi satu baru sistem saraf periferi. Saya ulang, sistem saraf terbagi kepada 2. Satu sistem saraf pusat dan satu sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat ni yang terbagi kepada 2 pula, iaitu otak dan saraf tunjang. Saraf tunjang. Sistem saraf periferi juga terbagi kepada 2, iaitu sistem motor dan sistem autonomik. Saya buat pembetulan dekat sini sebab dalam buku teks kita dia nyatakan somatik. Takut nanti ada yang keliru. Somatik. Somatik. Okey, somatik. Buat pembetulan. Okey, sistem somatik. Yang Y ni sistem autonomik. Autonomik. Kita nak jawab, namakan X dan Y. X tadi apa dia? Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat. Jangan pergi tulis pusat saja. Sistem saraf pusat. Bagi lengkap. Ni kita nak kutip markah bagi dapat markah penuh. Nampak ni 2 markah. Jangan bagi hilang 2 markah je, tak apa. Bukan. Kita bukan tahu lagi. Soalan yang lain, jawapan yang lain kita bagi. Betul ke tak betul. Okey, X tadi sistem saraf pusat. Y kat sini. Sistem autonomik. Tadi saya dah bagi tahu. Sistem autonomik. Okey, minggu ni kita nak buat ujian ni. Nanti saya akan hantar soalan. Okey, ambil. Lepas tu kena hantar dalam tempoh masa yang saya akan bagi tahu nanti. Okey, B, jelaskan 2 fungsi sistem saraf. 2 fungsi sistem saraf. Apa fungsi sistem saraf? Yang pertama, menerima dan menterjemah rangsangan persekitaran. Menerima dan menterjemah rangsangan persekitaran. Y, minta maaf. Masih fungsi sistem saraf. Yang pertama kita dah bagi tadi, menerima dan menterjemah rangsangan persekitaran. Yang kedua, mengintegrasi rangsangan yang diterima. Ataupun kita nak bagi pilihan jawapan lain,
Sebab dia ada lagi satu, iaitu mencetuskan pergerakan motor. Jangan bagi jawapan menghasilkan pergerakan motor. Dia hanya mencetuskan pergerakan motor. Mencetuskan tu maksudnya memberi arahan kepada sistem otot untuk menghasilkan pergerakan. Bukan sistem saraf yang menghasilkan pergerakan. Sebab tu dia punya perkataan dia ialah mencetuskan pergerakan motor. Dia memberi arahan kepada sistem otot untuk menghasilkan pergerakan. Kita bergerak ke soalan 4. Okey, rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada saluran pernafasan manusia. Okey, dia bagi ni paru-paru dan ada bahagian-bahagian bahagian komponen lain. Apakah bahagian yang bertanda P pada rajah di atas? P ni ialah trakea. P ni trakea. Kita kena study sikit lokasi-lokasi ataupun bahagian sistem respiratori. Sistem pernafasan. Sistem respiratori itu ialah sistem pernafasan. Nyatakan dua komponen utama dalam sistem respiratori. Dua komponen utama dalam sistem respiratori. Apa dia? Yang pertama, salur pernafasan. Tolong ingat, ada dua komponen utama dalam sistem respiratori ataupun sistem pernafasan, iaitu yang pertama, salur pernafasan. Lagi satu, salur pernafasan inilah. Salur pernafasan. Yang lagi satu, tak apa nampak? Saya bagi besar sikit. Besar lagi. Okey. Lagi satu, paru-paru. Satu, salur pernafasan. Lagi satu, paru-paru. Dua komponen dia. Kita tengok soalan nombor 5. Pindah kepada tajuk sistem saraf juga. Tapi dia fokus kepada neuron, kepada struktur neuron. Kita tengok dekat sini. Ini adalah neuron. Okey. Namakan satu bahagian neuron yang terdapat dalam bulatan X. Ni bulatan, nampak? Dia bagi bulatan. Bila dia bagi bulatan kat sini, kita ada banyak pilihan. Sebab dia nak kita nyatakan satu je. Satu bahagian neuron yang terdapat pada bahagian X. Sedangkan dalam bulatan ni ada 3. Ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian. Iaitu dendrit ada, badan sel ada, nukleus ada. Nukleus ni yang tengah-tengah ni. Luar daripada nukleus ni, badan sel. Yang luar daripada yang cabang-cabang ni, dendrit. Dendrit. Ejaan bagi betul. Satu tertinggal dalam skema SPM, dia kira salah. Jadi ejaan tolong make sure bagi betul. Pastikan jangan tinggal satu huruf. Jangan tinggal satu huruf pun, nanti akan jadi salah. Jadi kita ada 3 pilihan jawapan. Sama ada kita nak bagi dendrit, ataupun kita bagi badan sel, ataupun kita bagi nukleus. Mana-mana satu tu betul. Tu kata taklah susah sangat. Kita ada pilihan. Nyatakan fungsi utama bahagian yang bertanda Y. Mana Y? Okey, Y. Y dekat sini. Apa nama Y tu? Y tu apa dia? Y tu ialah selaput myelin. Selaput myelin. Jadi dia tanya apakah fungsi yang bertanda Y. Fungsi yang bertanda Y, okey, dia nak berapa? Dia nak satu je. Kita boleh bagi dia punya fungsi dia. Melindungi gentian saraf. Kan dalam tu kan ada saraf.
Kita bagi jawapan melindungi gentian saraf. Itu jawapan kita. Melindungi gentian saraf. Nampak? 3 patah perkataan sahaja. Jangan duk buat ayat karangan panjang-panjang. Ataupun lagi satu jawapan kalau kita tak ingat yang tadi, contoh kita ingat membekalkan nutrien kepada aksen, boleh juga. C, nyatakan dua fungsi sistem saraf. Tadi kita dah bincang fungsi sistem saraf sama macam tadi. Kita tengok nombor 6, rajah 5 menunjukkan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Nampak? Sistem kardiorespiratory. Sekarang ni dalam buku teks saya suka dia gabungkan kedua-dua sistem peredaran darah ni, kardiorespiratory. Pada asalnya kardiovaskular. Kalau kardiovaskular tu itu sistem jantung, tapi sekarang ni dia gabungkan dua-dua jadi kardiorespiratory. Kalau respiratory itu berkaitan dengan paru-paru, iaitu sistem pernafasan. Kardiovaskular, sistem jantung. Okey. Ini dalam tajuk sistem kardiorespiratory. Kita tengok gambar rajah ni elok-elok. Kat sini ada paru-paru, ada saluran darah ke jantung. Dia ada yang dua-dua belah. Okey. Dalam soalan SPM yang sebenar nanti dia ada warna. Dia ada warna. Ada warna. Jadi lagi mudah untuk kita kena pasti. Kalau yang berwarna biru tu maksudnya darah yang kurang oksigen. Kalau yang warna merah memang darah yang kaya oksigen. Yang kita kena pasti di sini yang pertama ialah lokasi ataupun bahagian-bahagian jantung. Atrium, ventricle, saya dah sebut hari itu. Kalau atrium ada di atas A. A di atas atrium. Cuma berbeza atrium kanan, atrium kiri. Tapi tengok ni, kalau gambar macam ni dia duduk berlawanan dengan jantung kita. Kalau macam ni, yang atas P ni dia berlawanan dengan tangan sebelah kanan kita ni, nampak? Ni dia adalah sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang ni sebelah kanan. Bila gambar rajah dia memang terbalik macam tu. Ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. Atrium kiri, atrium kanan, ventricle kiri, ventricle kanan. Yang ini memang kena tahu nama bahagian jantung ni. Dan juga fungsi. Ini adalah lokasi utama dan fungsi jantung menjalankan tugas. Okey, lagi berkaitan dengan sistem kardiorespiratory ni, dia terdapat dua kitaran. Dua kitaran. Kitaran Q, kitaran R. Kitaran yang pertama ialah kitaran yang membawa darah yang kaya oksigen ke tisu-tisu badan. Kitaran yang membawa darah kaya oksigen ke tisu badan dan dihantar semula ke jantung. Itu kitaran yang pertama, iaitu kitaran sistemik. Kitaran sistemik. Kitaran sistemik ni ialah kitaran yang membawa darah yang dah lengkap oksigen. Yang lengkap oksigen. Nanti kita akan jumpa soalan di bawah ni, tengok macam mana ayat untuk kita menulis jawapan kita agar tidak tertinggal satu fakta pun.
agar kita dapat markah penuh bagi jawapan-jawapan soalan struktur ni. Nanti kita tengok. Saya akan jelaskan secara ringkas dahulu kitaran ini. Saya ulang balik, kitaran sistemik iaitu kitaran yang membawa darah yang kaya oksigen ke tisu-tisu badan. Ni tisu-tisu badan, nampak? Dia buat anggota badan. Okey. Kitaran yang membawa darah kaya oksigen ke tisu-tisu badan dan dihantar semula ke jantung. Okey, cukup. Itu adalah untuk kitaran sistemik. Jadi kitaran R ni ialah kitaran sistemik. Bila dia buat anggota badan macam ni, maksudnya darah ni mesti yang lengkap beroksigen ataupun kaya oksigen baru boleh hantar ke seluruh tisu-tisu badan untuk kegunaan tisu badan. Lagi satu kitaran Q, kita tengok apabila di kitaran Q ni, kita tak tahu lagi kitaran apa. Tetapi gambar rajah ni menunjukkan ada paru-paru kat sini. Paru-paru tugas dia ialah proses untuk melakukan pertukaran gas karbon dioksida kepada oksigen. Paru-paru tugas dia ialah di mana tempat proses pertukaran gas karbon dioksida kepada oksigen. Jadi secara automatiknya kita boleh kesan kat sini ialah kitaran Q ni ialah kitaran pulmonary ataupun pulmonary, senang. Sebab nanti kita akan eja PUL, pulmonary. Kitaran pulmonary. Okey, sebab kitaran pulmonary ni kitaran yang membawa darah kurang oksigen ke paru-paru dan dihantar semula ke jantung. Itu ialah kitaran pulmonary. Kita terus kepada soalan. Kita tengok soalan dia nak tanya apa. Namakan salah satu kitaran di atas. Okey, dekat sini dia bagi pilihan dekat kita. Namakan salah satu. Kalau salah satu kita boleh nyatakan lah. Jangan nyatakan dua-dua. Nyatakan satu. Bila bagi dua-dua nanti pada asalnya jawapan kita betul, nanti jadi salah. Kita tengok bagi betul-betul confident. Okey. Dia nak salah satu je. Okey, kalau kita nak bagi kitaran sistemik, tulis elok. Kitaran sistemik. Eja bagi elok. SISTEMIK. Sistemik. Kalau pulmonary, kitaran pulmonary, PULMONARI. Pulmonary. Saya tekankan ejaan kat sini sebab salah eja, salah jawapan kita. Terangkan proses kitaran R. Terangkan proses kitaran R. Mana R? Kitaran R. Okey, kitaran R ni yang bawah ni. Garis putus-putus ni jangan terpedaya sangat. Kadang-kadang kita tengok dalam buku teks lain. Tengok soalan pada soalan lain. Tapi sekarang ni kitaran R berada di sini. Maksudnya darah yang digunakan oleh tisu-tisu badan ataupun anggota badan. Bila darah yang digunakan oleh anggota badan ataupun tisu badan, dia adalah darah yang telah beroksigen ataupun kaya oksigen. Jadi kita perlu terangkan kitaran R ni. Kitaran R ni ialah kitaran yang tadi kita bincang tadi, ialah kitaran sistemik. Kitaran sistemik. Dia minta kita terangkan dua markah. Dia terangkan, kita perlu bina ayat. Apakah proses ini? Okey, kita perlu nyatakan. Kitaran R ialah kitaran sistemik
iaitu kitaran yang membawa darah kaya oksigen ke tisu-tisu badan dan dihantar semula ke jantung. Okey, saya sebut satu-satu patah perkataan agar semua boleh dapat bina jawapan ayat yang macam tu nanti untuk menjawab dalam peperiksaan yang kita akan hadapi nanti. Saya ulang balik. Kitaran R ialah kitaran sistemik, iaitu kitaran yang membawa darah kaya oksigen ke seluruh tisu-tisu badan dan dihantar semula ke jantung. Okey, cukup ayat tu untuk kita dapatkan 2 markah. C. Nyatakan 2 kesan yang akan berlaku kepada P sekiranya atlet melakukan latihan fizikal secara konsisten. Konsisten ni dibuat dalam berterusan. Konsisten ni berterusan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi dibuat secara konsisten. Dia nak 2 kesan yang berlaku pada bahagian P. Kita tengok dulu bahagian P apa dia. Okey, bahagian P ni duduk di bawah. Ini ialah ventricle. Ventricle. Kita tengok apa yang berlaku pada bahagian ventricle. Dua kesan berlaku pada bahagian P. Okey, bahagian P dia nak 2. Yang pertama kita boleh nyatakan, okey, ruang ini yang disebut sebagai kaviti. Ruang pada ventricle ini yang disebut sebagai kaviti. Jadi jawapan kita kata apa? Ruang kaviti ventricle kiri lebih luas sebab dia buat latihan secara berterusan dan juga konsisten. Ruang kaviti. Ruang kaviti ialah ruang ventricle tadi. Ruang kaviti ventricle kiri lebih luas. 2. Apa lagi yang boleh kita nyatakan? Perlu kaitkan dengan ruang pada bahagian P. Bahagian P ni, tepi ni kita panggil apa? Dinding ventricle. Dinding ventricle. Apa yang kita nak sebut kat sini? Dinding ventricle menjadi lebih tebal. Dinding ventricle menjadi lebih tebal. Okey, itu ayat untuk menjawab soalan ni agar kita boleh dapat 2 markah penuh. 2 markah penuh. Kita tengok lagi satu soalan, nombor 7. Okey, ini gambar rajah jantung. Juga yang kita kena pasti. Tengok pada bahagian G. Bahagian G ni duduk di bawah juga. Yang ni atas. Atas atrium. Bawah ventricle. Namakan bahagian G. Bahagian G. Bahagian G sini ya. Yang ni ialah ventricle kiri. Ventricle kiri. B. Jelaskan 2 fungsi bahagian F. Jelaskan 2 fungsi bahagian F. Okey, ni. F. F ni apa dia? F ni ialah bahagian atas. Atas ni ialah atrium. Okey, atrium. Apa tugas atrium? Ni atrium kanan ke kiri? Atrium kanan. Satu tugas dia ialah, atrium ni tugas dia ialah
menerima darah. Okey, ni sebelah kanan. Menerima darah apa? Menerima darah kurang oksigen. Menerima darah kurang oksigen. Nah, sebab kanan. Kalau kiri, menerima darah kaya oksigen. Tapi yang ni, F ni sebelah kanan. Atrium kanan. Menerima, kita start dengan perkataan menerima darah kurang oksigen. Cukup jawapan kita. Yang kedua, selepas dia menerima, dia hantar ke mana? Menghantar darah kurang oksigen ke ventricle kanan. Okey, bila dia dah stop kat sini tadi, dia simpan sekejap, dia pun hantar kepada ventricle kanan. Nah, ventricle kanan. Okey, dapat jawapan yang penuh dekat situ. Okey, kita dah bincang banyak soalan. Nanti kita akan sambung lagi soalan yang seterusnya. Sebelum tu, tolong cuba jawab soalan bahagian struktur ini yang saya dah bagi ni. Tolong jawab agar kita biasa dengan teknik menjawab soalan struktur, agar kita dapat markah penuh, tak hilang markah, dan kita tahu kaedah penulisan untuk mendapatkan jawapan yang paling tepat. Nanti kita akan sambung lagi soalan yang seterusnya.